Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari ke-17 kemarin dengan meluluskan dua ketetapan di bawah perkara 83 Fasal 7 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 dan ketetapan di bawah Bab 4 Ceraian 2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136. Dewan juga meluluskan Rang Undang-Undang 2024 Perbekalan 2024-2025 dan dikelar sebagai Akta Undang-Undang 2024 Perbekalan 2024-2025 dengan peruntukan sejumlah 6.25 bilion ringgit Brunei berkuat kuasa 1 April depan. Sebelum meluluskan belanjawan tersebut, Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kemajuan. Sidang bermula dengan penjelasan Menteri Kesihatan mengenai isu kerahsiaan individu, terutama pesakit mental yang diajukan oleh Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Momin. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Kementerian Kesihatan menitik beratkan isu kerahsiaan pesakit. Rekod perubatan pesakit-pesakit berkenaan hanya boleh diakses oleh pegawai perubatan, jururawat ataupun allied health professional seperti psikologis atau medical social worker yang tertentu sahaja, iaitu mereka yang terlibat dengan rawatan pesakit berkenaan sahaja. Doktor dan profesional kesihatan lain yang tidak berkenaan tidak mempunyai akses kepada catatan klinikal terperinci pesakit tersebut. Pihak kementerian tidak akan mengeluarkan apa jua maklumat perubatan sekiranya tidak ada kebenaran diperolehi daripada pesakit. Dan dengan adanya sistem Burhimani jua, kita ni dapat audit trail, melihat siapa-siapa jua yang ada melihat diagnosis pun boleh tani nampak. Ini pula penjelasan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi mengenai peranan dan perancangan masa depan strategi Pusat Kebangsaan E-Kerajaan EGNC yang diajukan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawan Pihin Seraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof. Dari 2021 sehingga kini, sebanyak 35% pegawai dan kaki tangan agensi yang memerlukan kelulusan profesional telah memiliki sijil pengiktirafan profesional atau professional certification dalam pelbagai bidang IT, yang mana telah menyumbang kepada adanya pakar-pakar rujukan dalam bidang-bidang IT yang tertentu. Beberapa pegawai pakar rujuk ini juga telah di-elevate atau menjadi pakar rujuk bagi pihak kementerian dalam memberikan konsultansi serta merangka hala tuju transformasi digital secara menyeluruh. Juga dijelaskan status rangka strategi nasional perlindungan dalam talian kanak-kanak untuk Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Momin. Framework tersebut yang mana telah diserahkan kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk mengimplementasinya. Namun begitu, MTIC melalui AITI juga melaksanakan inisiatifnya sendiri, iaitu Child Online Protection National Framework. AITI juga sentiasa aktif mengadakan program-programnya tersendiri seperti awareness di sekolah-sekolah, termasuklah membuat buku untuk kanak-kanak dan untuk pelajar tentang apa yang diperlukan dan dilakukan sebelum membuat sebarang aktiviti di dalam talian. Berhubung langkah mewujudkan zon perangkap had laju dan denda kesalahan lalu lintas yang disuarakan oleh Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi seterusnya menjelaskan. Di mana merujuk kepada bab 37A Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68 memperuntukkan bahawa pertandingan atau ujian laju yang melibatkan penggunaan sebarang kenderaan tidak boleh diadakan di atas jalan raya atau tempat awam tanpa kebenaran bertulis daripada Pesuruhjaya Polis. Dan hukuman atau denda yang dikenakan
ada tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak lebih daripada RM2,000 dan penjara selama 6 bulan. Dan hal penyambitan kesalahan kedua atau berikutnya, satu denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak lebih dari RM3,000 dan penjara selama 12 bulan. Manakala bagi kesalahan-kesalahan memandu, kadar kompaun telah dinaikkan mengikut had kelajuan. Selepas meluluskan peruntukan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dewan mendengarkan mukadimah peruntukan Wang Kemajuan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dalam mukadimahnya menggariskan jawatan kuasa tertinggi Rancangan Kemajuan Negara RKN meluluskan 305 buah projek dalam Rancangan Kemajuan Negara ke-12 RKN 12 dengan harga rancangan sebanyak RM4 bilion untuk dilaksanakan mulai tahun kewangan 2024-2025 hingga tahun kewangan 2029-2030. Dengan berkat daulat kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerjasama padu secara whole of government approach, projek-projek yang telah diluluskan disasarkan akan dapat menyumbang kepada kemajuan-kemajuan untuk mencapai matlamat-matlamat wawasan Brunei 2035. Sejumlah RM500 juta diperuntukkan bagi perbelanjaan kemajuan untuk membiayai projek-projek yang telah diluluskan di bawah RKN ke-12. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga mengongsikan projek-projek yang diberi fokus dalam RKN ke-12. Projek yang berwawasan ataupun visionary dan flagship serta mempunyai ciri-ciri matlamat jangka panjang bagi menjamin kesejahteraan generasi akan datang. Dan projek yang mendatangkan impak tinggi dan dapat mengubah colak dan pencapaian sosioekonomi negara ataupun game changer. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua turut menyentuh tentang 8 objektif RKN ke-12 demi mencapai sasaran keberhasilan wawasan Brunei 2035. Meningkatkan kemahiran dan kepakaran sumber manusia tempatan, menyumbang kepada transformasi digital ke arah meningkatkan daya inovasi dan tahap produktiviti negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktiviti perdagangan, khususnya pengeksportan produk dari sektor bukan minyak dan gas, pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat ke arah meningkatkan taraf kehidupan rakyat dan penduduk, memanfaatkan pembiayaan secara alternatif seperti public-private partnership dan memperluas sumbangan dan kerjasama dari pihak-pihak yang berkepentingan dari bukan sektor kerajaan seperti GLCs dan FDIs. Meningkatkan security ataupun keselamatan negara dari ancaman-ancaman keselamatan seperti ancaman di sempadan, cyber dan sebagainya dan menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Selepas meluluskan belanjawan kemajuan, sidang meluluskan ketetapan di bawah perkara 83 Fasal 7 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959. Ketetapan di bawah perkara 83 Fasal 7 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 bahawa tiap-tiap perintah yang dibuat di bawah perkara 83 Fasal 7 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dibentangkan di hadapan Majlis Mesyuarat Negara sebagai Kertas Nombor 1 tahun 2024 diusulkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dewan meluluskannya tanpa perlu dibahaskan dengan sebanyak 21 buah perintah-perintah yang telah disenaraikan dan perintah-perintah tersebut telah dikurniakan perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk digunapakai. Sebahagian daripada perintah-perintah itu sudah pun berjalan dan digunapakai pada tahun 2023 dan sebahagian lagi telah mula berjalan pada tahun ini. Kesemua perintah tersebut telah diterbitkan dalam Warta Kerajaan menurut peraturan dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam.
Sementara ketetapan kedua di bawah Bab 4 Ceraian 2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136, perbelanjaan sejumlah RM500 juta untuk dibenarkan, diperuntukkan dan dipohonkan dari Kumpulan Wang Kemajuan untuk maksud-maksud tertentu telah diluluskan. Ketetapan tersebut diusulkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua bagi Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia meneruskan rancangan-rancangan yang telah dirancangkan. 2024-2025 dibentangkan sebagai kertas bilangan. Dewan menangguhkan sidangnya petang kemarin dan disambung esok pukul 10 pagi. Majlis Khatam Al-Quran 78 kali khatam, ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bermula petang kemarin dengan majlis pelancaran memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di keempat-empat daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Jami'ah Sri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Bagi daerah Belait, majlis yang sama berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Di daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dan di daerah Temburong, majlis berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk mencapai tahap kesihatan yang tinggi. Negara anggota ASEAN termasuk negara Brunei Darussalam telah menghasilkan 12 cadangan untuk mengawal selia pemasaran makanan dan minuman bukan alkohol bagi melindungi kanak-kanak dan generasi akan datang daripada kesan bahaya pemasaran pemakanan. Setelah diluluskan oleh Mesyuarat Pegawai Kanan mengenai Pembangunan Kesihatan SOMHD pada Mac 2023 dan disusuli dengan Mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN AHMN pada bulan September 2023, negara pada 18 Mac lalu mengambil bahagian dalam pelancaran secara maya piawaian dan garis panduan minimum mengenai tindakan bagi melindungi kanak-kanak daripada kesan bahaya pemasaran makanan dan minuman bukan alkohol di rantau ASEAN. Semasa acara tersebut, rakaman video mesej yang mengandungi sokongan daripada 10 Menteri Kesihatan ASEAN dikongsikan. Antaranya daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, yang menunjukkan sokongan penuh terhadap pelaksanaan dokumen tersebut untuk melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada pemasaran makanan dan minuman bukan alkohol yang tidak sihat di rantau ASEAN. Beliau turut menyokong usaha untuk mewujudkan persekitaran makanan yang lebih sihat bagi memastikan kanak-kanak di rantau ASEAN mempunyai pilihan pemakanan yang lebih sihat. Mewakili negara Brunei Darussalam, Dr. Hajah Nurul Ehsan binti Haji Abdul Hamid, Pegawai Perubatan Kanan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan, bersama Dr. Ernina Nis Zarinah binti Haji Abdul Rani, Pemangku Ketua Pusat Promosi Kesihatan, serta ahli-ahli Jawatankuasa Kawalan Kod Pemasaran Makanan dan Minuman yang berhemah kepada kanak-kanak negara Brunei Darussalam. Acara merupakan anjuran dari Department of Health, Ministry of Public Health Thailand dengan Thailand
Thailand sebagai negara peneraju projek dan diketuai bersama oleh Filipina dan Singapura dengan sokongan daripada Rakan Kongsi Dana Kanak-Kanak, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Alive and Thrive. Kementerian Kesihatan petang kemarin mengadakan majlis tadarus dan penyampaian derma anak yatim. Majlis berlangsung di Surau, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 27 anak yatim daripada warga kaki tangan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Turut diadakan bacaan tahlil. Sementara itu di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku, majlis tadarus diadakan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis dimulakan dengan penyerahan sumbangan wakaf kepada Imam Masjid, Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku. Majlis Tadarus Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya diteruskan petang kemarin di Masjid Kampung Belais, daerah Temburong. Rombongan diketuai oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis didahului dengan penyampaian sumbangan wakaf berupa barang keperluan masjid. Majlis dikelolakan bersama Jabatan Tenaga dan Jabatan Kehakiman Negara dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Belais. 98 pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diraikan pada majlis khatam hafaz 30 juz Al-Quran. Majlis berlangsung kemarin di Musalla Institut berkenaan. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama. Para pelajar yang diraikan berjaya khatam hafaz 30 juz Al-Quran secara bertelaki di hadapan guru masing-masing. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Setakat ini, 93 orang telah memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam dari bulan Januari hingga 19 Mac lalu. Perangkaan tersebut terus bertambah apabila seorang wanita warga negara Filipina memeluk agama Islam. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di salah sebuah hotel di Kampung Kiulap. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Seraja Khatib, Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Presi Caleb Libatik melafazkan ikrar perislaman serta 2 kalimah syahadah Islamnya dengan memilih nama Safia Hassanah Pio binti Abdullah. ...57 anak yatim dan 5 ibu tunggal terpilih menerima sumbangan semasa majlis bersungkai bersama anak-anak yatim Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam diungkayahkan di bawah projek berpanjangan Projek Titian Kasih Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Majlis diadakan lewat petang kemarin di sebuah restoran di Jalan Tungkuling. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Dayang Nur Azrina binti Haji Sarbini, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Terdahulu diadakan bacaan surah Yasin, tahlil dan doa selamat. Majlis berkenaan merupakan salah satu dari kegiatan tahunan persatuan berkenaan dalam bulan Ramadan. Brunei Gas Carriers BGC Sendirian Berhad mengadakan majlis doa kesyukuran dan bersungkai bersama anak-anak yatim dari kumpulan Kampung Jerudong A dan B serta para penuntut semata. Diadakan sempena ulang tahun BGC ke-26. Majlis kemarin berlangsung di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong.
Hadir Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, pengarah urusan BGC. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 62 orang anak yatim serta 8 penuntut semata. Majlis merupakan sebahagian daripada inisiatif BGC dengan kerjasama Ketua-Ketua Kampung Jerudong A dan B. Syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, malam Minggu Pusat Belia Kelmarin menganjurkan program khidmat masyarakat Cooking for a Cause. Program bertujuan membantu golongan yang memerlukan dengan mengedarkan 200 bungkusan makanan.